Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Dan kita alhamdulillah pada minggu yang lalu telah ambil berkenaan dengan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan yang kita dengan jelas menyatakan bahawa tanda kemunafikan tadi masih lagi kita kata menjadi tanda sahaja di luaran. Dalaman seorang itu masih terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu walaupun seorang itu mungkin kita nampak suka bohong dan sebagainya, jangan kita terus kata dia ya munafik atau ya kafir. Pasal ini bab kita yang datang ni akan tajuk masuk tajuk tu. Kerana yalah, kita kata memang kita berhubung dengan manusia, memang tak dinafikan memang ada orang munafik. Orang yang dalam hati dia kufur ataupun engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menentang walaupun dia tahu bahkan itu sebab kenapa ahli kitab di kalangan Yahudi yang mengetahui kebenaran dipanggil oleh Allah Taala atau digelar sebagai sebagai orang maghdubi alaihim, Allah Taala murkai, kerana mereka ni tahu kebenaran tapi mereka lawan juga. Ada orang kadang-kadang mungkin tak tahu pasal sesat, mungkin cara pendidikan keluarga dari kecil lagi diajarkan berbohong, tak ada mengapa dan sebagainya. Kan bapa ajar pakai skirt contohnya kan dari kecil, betul bila dia pakai skirt dan sebagainya, kita kata yang menentang Rasulullah SAW, jangan dalam perintah Allah Taala. Dia kata saya tak tahu. Memang timbul benda ni ini benda timbul. Jadi itu sebab kenapa kita kata walaupun kita belajar sifat nifak tadi, bercakap bohong, bila diberikan amanah dia khianat, bila dia buat perjanjian dia akan ingkari, bersumpah dia akan buat perjanjian dia akan dia akan batalkan sumpah, dia akan mungkir janji, dia akan perjanjian dia buat dia akan batalkan perjanjian berkenaan, dan bila dia bergaduh atau berbalah dia akan jahat, dia akan melampau. Kita kata benda tersebut memang kita akan nampak, tapi tanda-tanda itu hanya tanda sebahagian. Dan bahkan ada para ulama menyatakan bila para sahabat Nabi SAW menyatakan kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ini sifat ni kami bimbang. Dan Rasulullah kata itu bukan untuk kamu, kerana kamu bersih daripada sifat-sifat berkenaan. Bersih kerana para sahabat memang tak perangai macam tu. Jadi kita zaman kita sekarang ni, kalau kita nampak ada orang perangai macam tu pun, kita kata still kita jangan terus tuduh dia, kata dia munafik. Kerana apa? Kerana tuduhan nifak ini dengan kafir ni sama aje. Kerana itu dalam hati orang, semua kita tahu. Maknanya kita kata lebih baik kalau orang tu bukan, dia tak isytiharkan dia kafir, dia tak isytiharkan keluar Islam, dan kita tak ada hak untuk kata dia terkeluar daripada Islam dengan hanya perbuatan dia saja. Bahkan kita perbetulkan dan kita kata salah perbuatan itu, perlu bertaubat. Namun begitu untuk nama orang tu sendiri, kalau dia bertaubat, kita kata tak ada hilang daripada dia iman. Tapi kalau anda kata sekiranya dia berdegil, memang dia belajar Islam dan sebagainya, kemudian dia cari jalan untuk gunakan Islam sebagai barangan berdagangan dia sendiri, maka dengan sebab itu kita kata munafik tadi benarlah. Cuma masih lagi kita ada hak untuk lafazkan. Kerana Rasulullah SAW dahulu para sahabat yang ramai, Umar bin Khattab anhu sering cabut pedang dia untuk pancung kepala orang-orang yang melawan Rasulullah SAW. Dan dia kata apa? Ya Rasulullah, meh sini aku pancung kepala si munafik ini. Ini kata-kata Umar, sering berlaku. Tapi Rasulullah sering sekat. Rasulullah sekat. Bahkan banyak kali berlaku Rasulullah sekat, tak benarkan Umar buat perkara berkenaan. Walaupun zahirnya memang orang tu zahirnya nampak munafik dah. Tapi still tak ada hukuman direct ataupun yang percepatkan hukum. Faham tak? Maksudnya orang tak sepatutnya lagi mati, kita bunuh dia dengan sebab apa benda dalam perasaan dalaman hati dia, tak boleh. Itu kita kata nanti kita akan sampai nanti berkenaan dengan bila seorang kafir kata la ilaha illallah, kita ada hak untuk bunuh dia. Kerana kita tahu apa dalam hati dia sebenarnya. So ambil zahir saja. Jelas Baik, hari ni kita akan ambil 5 hadis yang baru dalam bab yang ke-50. InsyaAllah hari kita masuk pada bab yang ke-22, hadis ke-50. Baik. Bab ke-22. Ismu man kaffara musliman au kafara haqqahu. Ismu man kafara musliman au kafara haqqahu. Dosa orang yang mengkafirkan seorang muslim
ataupun mengingkari kafara haqqahu, haknya. Dosa seorang yang mengkafirkan seorang muslim, kita kata dia ni kafir, ataupun kita mengingkari haknya. Pasal dalam tajuk ni timbul tajuk kerana Nabi SAW letakkan hadis kita kata kalau ikut Sahih Muslim, bab ini tak campur macam ni. Ini perbuatan atau kerja daripada pengarang buku yang meringkaskan Sahih Muslim ni. Dikumpulkan hadis yang satu pengertian yang sama, dibawa sekaligus kat sini. Mana maksud dia hadis berkenaan dengan kafirkan seorang muslim atau kufur hak muslim. Jadi kita akan baca dua benda dalam ni. Baik. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mri'in qala li akhihi kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Wa an Abi Dzar al-Ghifari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah laysa kadhalika illa hara alaihi. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas wa Abi Bakrata kilahuma qala sami'athu udhunayya wa wa'ahu qalbi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Wa an Jarir qala liyan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' istansit liyan nas thumma qala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wa anhu ay an Jarir aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma 'abdin abaqa mimma walihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Wa fi akhar ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. Wa fi akhar idza abaqa al-'abdu lam tuqbal lahu salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Baik. Balik yang ke-60 balik.
Okey, daripada Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mri'in qala li akhihi kafir. Ayyuma mri'in qala li akhihi kafir. Jadi hadis ini sebenarnya datang berkenaan dengan mana-mana seorang muslim yang kata pada saudaranya kafir. Dia kata orang tu ni kafir, dia tunjuk macam tu. Okey. Dan perkataan kafir ni actually kafara, kufur. Kafara mengkufurkan. Dalam bahasa Arab memang penggunaan penggandaan huruf, tiga huruf. Dia ada kafara. Fa tu digandakan. Contoh macam faraqa berpisah. Farraqa memisahkan. Macam dakhala masuk, adkhala memasukkan. Jadi kita dah sebut benda ni, mana dalam bahasa Arab bila kita kata tambah huruf tambah makna. Mana dia actually original most of kalimah bahasa Arab ni 3 dia punya asal. Tapi kadang-kadang ditambah pada satu huruf. Macam ni tambah satu huruf. Maksudnya asalnya kafara, kufur, ingkar, tapi ditambah satu huruf apa? Kafara. Okey. Kafara makna dia maksud menisbahkan seorang itu kepada kekafiran. Mana nisbah kepada seorang itu kafir atau mengkafirkan seorang. Okey, atau menghukum kepadanya kafir. Dan kafara yang tanpa ni adalah maksud dia menentang. Kalau ra tanpa fa double tanpa tasydid, maka maksud dia menentang atau ingkar. Kena faham Jadi bezakan kafara dengan kafara. Kafara mengkafirkan, kafara ingkar atau menentang menentang ataupun tidak melaksanakan hak. Bila orang tu kita kata kafir kepada Allah Taala, maksud dia menentang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia jadi hamba, dia tahu Allah Taala pencipta alam tapi dia tak nak patuh pada Allah Taala, maka dia kafir. Itu originally kita kata meaning di situ. Dan sabda Nabi SAW, ayyuma mri'in qala li akhihi kafir. Mana-mana individu yang berkata kepada saudaranya kafir, okey, maksud dia yang sawabnya lafaz tersebut adalah takdir dia kafirun bitanwin kafirun maksud dia. Ya, pasal kafiru, pasal soalan kat situ dia ada lafaz seruan. Ya kafir, asalnya ya kafirun maksud dia. Tapi sepatutnya bila nak hilangkan ya tu, kafir tu kena baris 2. Itu yang sepatutnya lah. Tapi bila hadis tu datang dengan riwayat para sahabat dengan lafaz macam tu, kita kata boleh pakai jugalah. Kerana para sahabat dan juga Rasulullah SAW dalam perkara ni kita kata orang Arab yang asal. Tapi perkara ini mana dalam lafaz hadis kadang-kadang oleh kerana zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat jauh, dan ada orang di kalangan para hadis ni bukan Arab. Ramai bukan Arab asal bukan Arab asal. Hatta Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud semua sekali bukan orang Arab asal. Mereka ni orang yang para sahabat dahulu datang pada datuk nenek mereka dan mereka masuk Islam. Faham Mungkin second generation, third generation lah, pasal diorang ni dalam 200 tahun ke atas. Jadi para sahabat datang pada mereka ke Bukhara, Turkistan, Armenia dan sebagainya. Kawasan tu para sahabat datang, mereka masuk Islam. Dan kemudian anak cucu mereka adalah jadi para hadis tadi. Jadi dalam tajuk ni, sebab sebahagian ahli bahasa meletakkan, bila lafaz hadis ni diorang tak gunakan sebagai sandaran untuk bahasa Arab. Al-Quran confirm. Kalau Al-Quran kata boleh baris 2, boleh baris 1, boleh beratas, boleh berbawah, dalam apa-apa keadaan sekalipun, maka kita pakai. Sebab itu adalah direct. Tapi bila hadis tadi, kes timbul kerana sebahagian ulama hadis atau jumhur ulama hadis membenarkan periwayatan hadis dengan makna. Faham dengan makna, bukan dengan lafaz. Imam Muslim antara yang strict bukan lafaz ni. Tapi still ada orang-orang, ada kalangan para ulama atau Imam Bukhari sendiri membenarkan periwayatan hadis dengan lafaz. Maka di situ timbul masalah ahli bahasa, ahli bahasa ahli nahwu, grammar bahasa Arab. Mereka tak nak gunakan hadis sebagai sandaran penggunaan bagi cara penggunaan perkataan. Mereka tak gunakan macam tu. Faham tak? Manakala kita sekarang bahasa Melayu, kita nak berkata boleh tak boleh, contoh macam makan, memakan, dimakan, termakan. Okey, kalau memakan bolehlah. Macam dulu kecapaian. Kan pencapaian, capai, dicapai, tercapai. Kan last kali ada keluar sekali dulu tahun bila tak? Kecapaian. So ahli bahasa kata tak boleh. Betul? Okey, kejayaan ada, kecapaian tak ada. Jadi bila orang ahli bahasa kata tak boleh, sandaran dia apa sebenarnya? Apa sandaran sebenarnya? Macam kalau bahasa Arab, dia kata boleh tak boleh baca macam ni, dia kata either syair jahiliyah or Al-Quran Karim. Tapi biasa Al-Quran dahululah. Al-Quran punya kata apa, kemudian baru syair bahasa Arab.
yang menyokong pendapat tadi gunakan macam tu. Dan syair tadi mesti awal Islam, sebelum daripada zaman Islam berkembang sampai ke bangsa bukan Arab. Kalau sampai pada zaman Umar dan sebagainya, penggunaan syair ketika tu kan, dah sampai pada orang-orang bukan Islam, orang bukan Arab yang masuk Islam, contoh Parsi dan Rom masuk Islam, atau orang Mesir masuk Islam, lalu bersyair dan sebagainya. Di sini dia orang punya kata-kata tak jadikan hujah. Sebab apa? Sebab mereka tidak sama, mereka dah jauh dengan peringkat awal Islam. Mana peringkat ketika pembukaan sampai ke Andalus kan. Kawasan-kawasan tersebut ada penyair-penyair dia yang cuba bersyair dengan bahasa Arab. Tapi kadang-kadang syair mereka ni tak menepati dengan grammar bahasa Arab. So tak dipakai. So macam tu kan masalah bila hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh orang bukan Arab. Maka timbul tajuk masalah apa? Lafaz-lafaz tadi para ulama bincangkan mana sepatutnya bunyi dia. Tapi dia tak ubah lah. Dia tak adalah ubah lafaz tu. Sebab apa? Sebab dengar daripada guru dia macam tu. Guru pada guru sampailah kepada orang yang atas. Bunyi dia macam tu. Macam sekarang ni berkatakan ya kafir kan? Kan? Kat situ ya kafirun ke ya kafiru? Ya kafiru kan? Dia kata kalau sepatutnya kena ada double tanwin. Mana ya kafirun. Kafirun. Kalau ya kafiru. Ya kafiru. Kalau tak ada ya tu dia sebut kafirun. Kan kafiru je, kafirun. Bagi menggantikan ya tu yang hilang, supaya orang tahu bahawa dekat situ ada tanda seruan. Tanda seruan. Okey, baik. Jadi kita kata ataupun maksud dia kat situ kafirun tu anta kafirun. Anta kafirun ataupun dia adalah kafir. Dan mungkin dia kata kafir tu dengan tanwin, dan maka jadikan dia munada. Jadi kata ada yang kata maksud dia mungkin yang dimaksudkan di situ adalah yang tak letak baris dua tu sebab ya kafiru, sebab apa? Sebab tanpa tanwin, sebab apa? Nak letakkan depan dia tanda seruan. Kalau ada kata kafirun, sebab apa? Dia seolah kata anta kafirun, macam oi kafir macam tu kan. Mana seru pada orang sebut kerana apa? Kerana nak kata engkau kafir atau dia kafir. Dia ada perkataan dia situ, maka kafirun. Kalau amzah ada kat depan dia ada ya ataupun ada seruan wahai kafir, wahai si kafir, maka penggunaan adalah kafiru saja. Sebab kenapa dekat sini ahli ulama hadis masih lagi bincang kata betul-betul walaupun baris satu ke baris dua ke tetap dia tidak pakai. Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata maksud dia kita kata bila dalam hadis ni ini contoh macam boleh tunjukkan contoh macam tunjukkan bila mana Musa AS dalam hadis kita akan sampai nanti, dia pernah gunakan lafaz macam tu. Mana saubi hajar. Saubi hajar. Mana hajarun. Mana baju, pasal dia macam ni. Musa AS dulu dia pakai, dia actually kalau dia mandi, dia takkan mandi bersama dengan kaum dia. Dia mandi berasingan. Lalu kaum dia sering kata kepada dia, entah dia ni ada sopak lah, entah dia punya badan dia cacat dan sebagainya, tu tak mandiin kita ramai ni. Dia kata yang tu. Sedang kan kita kan anak beranak semua. Jadi Musa AS tak mandi bersama mereka. Dan tajuk tadi mandi tak pakai baju lah. Dan para ulama daripada hadis ini menggunakan hukum bahawa kalau orang tu berseorangan, maka dibenarkan dia untuk tidak pakai baju. Tapi orang Melayu kita strict kan, dalam tempat bilik mandi pun kena pakai kain basahan. Baguslah. Tapi dari segi asasnya benda tadi tidak ada larangan. Bila orang tu berada berseorangan maka dia tidak ada masalah. Ada apa keadaan sekalipun. Jadi Musa AS mandi. Dia dalam kisah kita akan datang nanti, dia mandi berseorangan. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak bersihkan dia daripada tuduhan kaum dia. Allah Ta'ala jadikan batu tempat dia letak baju tu lari. Batu tu lari. So dia kejar batu tu kan, sampai dia tak sedar orang ramai tengah pandang dia. Jadi orang nampak, oh tak apa, rupanya elok badan dia, tak ada apa rosak. Jadi orang ramai je itu. Cuma dia ketika panggil batu dia, saubi hajar. Saubi hajarun. Mana digunakan hajarun. Baju aku, baju aku, batu macam tu. Batu, baju aku. Dan sampaikan last sekali Abu Hurairah nyatakan, bila batu tu berhenti, lempang oleh Musa AS, melekat lima bekas jari dia. Musa ni kuat Jadi kita kata dapatlah baju, tapi dibersihkan dia daripada tuduhan kaum dia menyatakan badan dia tak elok. Itu sebab nak mandi ramai-ramai. Tak ada. Itu benda salah. Jadi kita kata penggunaan ini jarang-jarang lah. Dan asal pada kafir ini adalah maksud dia apa? Menyembunyikan atau menyuruh. Maksud dia kafara, maksud dia taghtiyah, tutup. Tutup. Atau satar, tutup. Tudung. Dan bahkan dinamakan orang yang bercucuk tanam, dipanggil sebagai apa? Kafir. Orang yang bertani dikapai kafir. Bukan maksud dia ni kafir orang jahat. Pasal dia ni kan benih. Siapa tutup? Dia lah kan. Dia lah mengkambuskan benda berkenaan. Maka dia digelar dalam Quran sebagai kafir. Dalam surah Al-Hadid ayat 20.
Ya, dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah kata ajabal kuffar nabatuhu. Mentakjubkan kepada seorang orang petani-petani ini tumbuhan pokok tu, tumbuhan yang ditanam sendiri. Mana Allah Taala sebut berkenaan bukan maksud dia kafir tu kafir orang kafir. Kafir tu maksud dia apa? Petani. Petani. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang dikatakan oleh Al-Quran kufar tu ya, petani. Bukannya maksud dia ni orang yang kafir. Faham Jadi perkataan kafir mana hatta petani tadi gunakan sebab apa? Sebab dia yang kan benih, apa dia buat? Dia tutup, dia tudung, dia tanam, dia pendamkan ke dalam tanah. Maka dia dipanggil sebagai kafir. Janganlah depan jumpa pakcik peladang dekat sawah sepadan, dia kata, kafir. Kata, bagi kita tanya kenapa? Semua aku kafir. Dalam Quran kata pakcik ni kafir, kata. Tak, jangan. Ni sebenarnya penggunaan bahasa saja. Jangan kita ni dah sering digunakan sebagai kafir ni orang yang meninggalkan Islam, menentang Allah Taala, maka jangan gunakan kepada ni. Nanti orang tak faham bahasa ni kan dia kata kita ni mengkafirkan orang. Faham Ni masalah ni. Kita penggunaan kafir-kafir ni bahaya zaman sekarang ni. Pasal kita kata memang tak salah. Kita tahu bahawa di antara orang-orang yang banyak mengkafirkan orang dalam sejarah umat Islam ni adalah golongan Khawarij. Yang mereka baca nas Al-Quran secara zahir, kemudian mereka terus kafirkan siapa-siapa yang ada dekat dunia ni. Siapa yang hatta para sahabat seperti Ali bin Abi Talib dan lain-lain, mereka ni dikatakan oleh orang Khawarij sebagai kafir. Dan mereka ni Khawarij juga sebenarnya mereka lah orang yang bunuh Osman. Diorang bunuh Osman. Kan diorang ni actually pemberontak yang tak puas hati dengan apa-apa yang Osman laksanakan ketika pemerintahan Osman. Dia datang ke Madinah ketika musim haji, para sahabat ramai tak ada di Madinah. Lalu dia kepung Madinah tu, kemudian dia kepung rumah Osman. Kemudian dia kata kalau siapa bunuh dia akan bunuh semua sekali. Jadi hatta Ali bin Abi Talib suruh anak dia untuk jaga rumah Osman, tapi anak dia dihalau balik. Hasan dan Husain dihantar oleh Ali untuk jaga rumah Osman, tapi Osman halau balik. Osman tak nak orang tumpah darah sebab dia. Lepas tu bila Osman dibunuh, maka diorang lepas bunuh Osman, diorang cepat cari Ali untuk suruh pegang jawatan. Sebab orang bila selesai dia bunuh Osman, tak lama lepas tu orang daripada Mekah nak balik. Orang daripada Mekah nak balik ke Madinah balik. Kan? Tunaikan haji, nak balik. So kalau ramai sekali nanti diorang akan kena. So apa diorang buat? Diorang cepat tangkap tahan Ali, dan juga diorang kata kalau Ali tak nak terima, dia akan bunuh semua orang Islam dekat Madinah. So dia paksa Ali pun ambil. Bila Ali ambil, terima apa yang mereka minta. Lalu balik saya para sahabat tu timbul kenapa ada separuh para sahabat tak nak bagi bai'ah pada Ali. Walaupun Ali betul. Kenapa? Sebab dia penyelesaian masalah pertama umat Islam ni kena ada pemimpin sebelum apa tindakan nak dibuat. Jadi bila timbul Ali tak nak diberikan bai'ah, tu Ali gunakan tentera dia untuk apa? Suruh orang bai'ah. Dan timbul sini masalah Muawiyah bin Abi Sufyan tak nak beri bai'ah sebab apa? Sebab dia kata Ali tak kuat. Sebab apa? Orang yang bunuh Osman dalam tentera Ali. Bila Ali kata tak nak, dia kata bagi bai'ah pada aku akan hukum mereka. Osman kata Muawiyah kata kalau engkau bunuh mereka baru aku beri bai'ah. So nampak tak konflik dekat situ? So pasal apa? Jadi bila Ali bin Abi Talib kita kata berdamai dengan Osman, berdamai, di situ lari kumpulan ni. Pasal dia takut dia orang kena bunuh kan. Bila berdamai, maka apa jadi? Dia orang kena seorang lari. Dan mereka ni digelar dah sebagai Khawarij. Faham? Yang kita kata macam mana timbul Khawarij, diorang ni kumpulan yang sama yang bunuh Osman, duduk dalam tentera Ali, tapi lepas tu dia lari. Dia kata Ali telah kafir kerana mengikut hukum manusia. Ali telah sekian. Dia kafirkan para sahabat. Dan di sisi orang Khawarij ni, orang berdosa berbohong pun kafir. Anything yang dosa besar semua kafir. Saya buat dosa kafir. Pasal apa? Saya kata alasan dia nafsu Allah. Bila orang tersebut kan, bila dia kata dia menangkan nafsu dia, tinggalkan perintah Allah Taala, seolah-olah dia apa? Menyekutukan Allah Taala. Logik akal macam tu. Tapi dalam hadis Nabi tak kata macam tu. Pasal seorang yang berdosa tadi masih lagi ada peluang untuk bertaubat, dan bahkan iman dia tadi tak sempurna, tu je. Adapun masalah ada manusia yang buat kerana buat maksiat kerana jahil. Ada yang buat kerana banyak benda, banyak influence. Jadi kita kata dalam Islam ni kita bukan menghukum sahaja. Bahkan kita lebih berikan alasan berbanding dengan hukum. Cuma orang yang tak belajar je akan kata macam tengok Islam ni hukum bunuh pada orang yang sekian, hukum potong tangan. Actually kalau nak potong tangan alasan banyak. Soalan banyak kita tanya, dia mencuri kenapa? Lapar ke? Kalau lapar tak kena. Kan kalau dia miskin tak kena. Kemudian kenapa dia apa dia curi? Berapa jumlah dia? Nampak? Lepas tu kemudian dicuri barang tu kat mana? Kat luar rumah ke dalam peti?
Banyak kadar dia. Lepas tu directly dia ambil ke dia pakai kayu. Banyak benda tau. So konsep dia dalam Islam ni makna bila nak hukum macam tu pun payah. Nak hukum orang berzina. Berapa orang yang nampak? Mana ditanya macam tu. Actually kalau tu detail sampai kalau sekali ada orang kata dengan saya apa? Mustahil boleh buat. Mustahil ustaz boleh buat ni. Pasal Islam bagi alasan banyak untuk terlepas. Dia terlepas. Tapi daripada apa? Daripada terkena. Tapi dalam masa kalau dah cukup syarat, memang dia kena. Cukup syarat maksudnya orang tu ditanggung duit dia banyak kaya, kemudian dia pecah pula dan sebagainya, macam orang yang tarik apa, yang pecahkan apa peti ATM tu kan, kawasan tersecure dan sebagainya. Memang patut kena tangkap, potong tangan. Tak tahu kalau potong tengoklah senyap semua orang, tak ada buat dah. Itu di antara bayi haibah kegerunan dalam Islam ni, mana bila satu hukum diletakkan maka digerunkan kepada orang ramai. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa, jauhi arak kan. Kita kata hampir 2 bilion manusia kat dunia tak minum arak. Sebab apa? Sebab Islam je. Mana Amerika Syarikat dulu cuba haramkan arak. Daripada 1920 sampai 1932, 12 tahun mereka try haramkan arak. Kalau zaman tu dipanggil zaman prohibition. Mana dia cuba haramkan arak tapi dengan segala senjata, peralatan, iklan dan sebagainya, tak mampu. Sebab apa? Tak ada akidah. Sedangkan kita umat Islam ni boleh tinggalkan arak sebab apa? Sebab akidah. Itu je. Tak ada sebab lain. Nampak benda tu macam tak sedap pun kan. Banyak benda halal lagi. Beri FNN ke sebagainya minum. Baik. Jadi kita kata maksud dia memang kita kata lafaz kafir tadi kena jaga-jaga, jangan gunakan, dan bahkan kita kata kena tengok balik. Jangan penggunaan benda-benda macam ni jangan kita gunakan suka hati. Jadi kafir ni, maksud dia kafir ni satara menutup atau menyembunyikan. Dan juga atau ghamam sahab dan sebagainya. Awan tu panggil awan yang menutup, yang kafara, menutup juga ya. Adapun kafir daripada segi syarak sebenarnya adalah orang-orang yang menentang apa-apa yang diketahui maklum sedia maklum daripada syarak. Anything, contoh macam orang tu kata solat tak wajib, kafir. Yes, dia kata puasa tak wajib, kafir. Dia kata haji tak wajib, kafir. Ya automatik dia kafir. Mana benda yang maklum dari syarak. Kalau benda yang tak maklum dari syarak, contohnya macam benda tak benda kecil-kecil. Furu' atau cabang cabang-cabang tertentu dalam Islam ni, bila dia tentang atau tolak, maka tak ada masalah. Hatta contoh macam di kalangan para sahabat, ada yang tak setuju Nabi pernah naik Mi'raj. Isra' dia setuju, Mi'raj tak setuju. Ada kata itu mimpi, macam Salman Al-Farisi, lepas tu kemudian Aisyah radhiyallahu anha, antara yang kata yang itu dimaksudkan lain. Dia kata itu adalah mimpi Nabi SAW. Tak ada siapa boleh katakan kafir. Pasal benda tu bukannya bukannya datang dengan nas yang soreh. Bahkan pengertian tadi boleh difahami. Pasal Nabi SAW dia mimpi atau dia datang secara fizikal sama. Sebab Nabi mimpi para anbiya adalah benar. So apa benda dia nampak ketika mimpi atau ketika dia sedar sama saja. Tak ada beza. Tapi kalau kita tak, mimpi lain, sedar lain. Faham? So para anbiya tak ada masalah. Kalau dia nampak mana-mana pun apa Nabi ceritakan tak benar. Cuma masalah adakah naik atau tidak. Itu di situ percanggahan di sisi hatta para sahabat sendiri. So kalau orang tu mengingkari Mi'raj, adakah dia kafir dia apa yang tidak? Tapi kalau dia kufur Isra', dia kata Isra' tak pernah berlaku. Nabi tak pernah berjalan pada waktu malam daripada Makkah ke Palestin, ke Baitul Maqdis. Dia sebut saja kafir. Dia kata saja benda tu bermimpi, kafir. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Subhanallazi asra bi abdi lailan. Allah Ta'ala sebut dengan soreh, dengan jelas. Maka siapa kufur, setolak benda ni, ragu benda ni, kafir. Dia kafir. Kalau dia ragu-ragu, wajib kat atas dia apa? Belajar sampai dia faham. Sampai dia faham. Actually simple je benda ni. Kalau nak tahu Isra' ni kan. Contoh macam semut. Kalau saya ada kat rumah semut kan. Okey, nanti nak balik kampung, nak balik Kelantan ke, balik Kedah ke, bawa semut tu balik ke ni. Masuk dalam kotak mancis. Kemudian bawa balik, lepaskan dekat rumah. Bila tengok kalau semut serupa jenis, lepaskan. Lepas tu dengar perbualan tu orang. Kalau dengar perbualan mesti dia semut yang dekat daripada Kedah dia kata. Kedah bunyi cakap ni. Ya. Awak kalau Kelantan mu dari mana dia kata. Kan? Dari mana? Lepas tu yang KL punya semut pun kata, dari KL. Bila sampai? 8 jam tadi. Logik akal. Semut yang Kelantan mesti kata, gila apa? Mana sempat? 8 jam, mana boleh sampai 8 jam? Kau nak keluar rumah kau pun dah berhari-hari, dia kata. Kan? Nak keluar sepadan KL pun tak sampai. Tapi kerana yang bawa siapa? Kita masuk kotak mancing, kita bawa pergi. Memang kita lepas semut tu, semut yang kat sana tak percaya. Sebab dia bandingkan dengan daya yang ada pada dia. Tapi kalau semut tu kata, aku ikut kotak mancing tu, orang tu. Semut yang Kelantan pun kata, okey, logik lah. Betul?
Simple bila dalam masa Nabi bukan dia berjalan dengan sendiri, tapi diperjalankan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata asra, Allah kata apa, Nabi kata apa, saria binafsi, asra binafsi abi abdihi, memperjalankan hamba dia, bukan dia berjalan sendiri. So pemahaman macam ni, kita kata kalau kita ada keraguan, belajar. Jangan kita tinggalkan macam nantilah ustaz tahu, nanti belajar lama nanti yakin tak. Kalau ada ragu-ragu, belajar sampai hilang keraguan. Wajib hilangkan keraguan di dalam diri. Tapi kalau kita kata apa, benda-benda yang furuk cabang tu tak tahu, tak ada masalah. Contoh macam wal mursalati urfa, tak tahu apa maksud dia, tak apa, tak ada masalah. Malaikat ke, angin ke, kuda yang berlari ke, which one is it? Tak ada masalah, tak ada hal. Tak tahu pun tak apa, tak terkeluk Islam, faham tak? Tapi kalau sekiranya bab ini, bab yang berkenaan dengan maklum minad din bid darurah, maksudnya diketahui termasuk dalam agama secara pasti. Mesti, kalau tak ada ni, tak dikira sebagai agama, maka siapa-siapa kufur benda ni, maka dia keluar daripada Islam, mengingkari. Jadi ini adalah apa yang berlaku dalam uruf syarak, dan telah datang dalamnya kufur ni mana menentang atau apa nikmat pun ada juga. Selain daripada menafikan benda wajib dalam Islam, benda pasti wajib dalam Islam, mengkufuri nikmat pun datang juga. Mana meninggal apa, maksud dia orang tu menentang apa mun'im, orang yang beri nikmat pada Allah Taala, pun dikatakan sebagai kafir. Tu kufur nikmat dipanggil. Dan meninggalkan syirik, atau meninggalkan syirik ke atas, penyekutuan ke atas dia apa nikmat. Dia dapat nikmat, dia sekutukan Allah Taala daripada tersebut. Maksudnya dia kufur pada Allah Taala. Mana yang berikan semua sekali adalah mana? Siapa? Allah Taala, tapi dia berikan kepada orang lain. Contoh macam bila nanti kita sampai berkenaan dengan kufur nikmat ni, maksud dia bila orang tu kata dia mengaku dia anak orang lain. Contohnya dia lahir-lahir bukan anak raja, tapi rugi. Dia kena nak mengaku anak raja, dia pergi nasabkan diri kepada seorang dan dia bawalah salah silah dan sebagainya, sedangkan dia bukan anak orang tu. Jadi bukan keturunan situ. So jadi apa jadi? Ataupun menafikan benda berkenaan pun sama. Either kita menafikan atau kita mendakwa diri kita anak orang, atau kita menafikan kita anak orang, itu dipanggil kufur juga. Kufur, kafir. Nabi kata fahuwa kafir, maka orang tu kafir. Atas satu riwayat yang kita baca tadi, tak dapat diharam ke atas syurga. Pasal dia kufur nikmat. Mereka kufur pada orang yang beri nikmat untuk dia lahir, tapi dia nafikan, dia kata apa? Dia anak orang lain. Memang masalah. Itu sebab dalam Islam dilarang kita menamakan anak yang bukan anak kita dengan nama kita sendiri. Bin pada kita. Sebab apa? Sebab benda tadi akan beri kesan kepada masalah apa? Dia mendustakan atau mengingkari nikmat ataupun apa tu kata pengurniaan yang diberi oleh mak bapak dia melahirkan dia. Faham tak? Itu konsep dia sebenar. Kena faham betul. Jadi kita kata masuk kufur yang lain ni adalah kufur nikmat, dan meninggalkan melaksanakan hak-hak pun dipanggil kufur juga. Daripada itulah kita kata bila Nabi SAW nyatakan tentang wanita-wanita, bila Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata ya ma'syar nisa, wahai golongan wanita, mana bersedekahlah, infakkanlah harta, kerana sungguhnya aku lihat kamu ini paling banyak ahli neraka. Paling banyak ahli neraka kamulah, Nabi kata. Lepas tu bila ada seorang perempuan tu kata, ya Rasulullah, kenapa kami perempuan ni paling banyak ahli neraka? Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata perempuan ni, wanita ni yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Mereka ni kufur ataupun menafikan atau mengingkari ihsan. Mana maksud dia hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Maksudnya kadang-kadang suami dia dulu banyak buat baik, tapi bila time gaduh tu, sampah jatuh dalam rumah ke dan sebagainya, atau pinggan tak angkat, dia gaduh tu macam tak pernah buat baik langsung suami ni. Tak pernah ada kebaikan. Awak minta sayang saya. Dia situ. Ni ayat ni keluar universal. Arab ke, Cina ke, Melayu ke, orang putih ke, sama je. Atau Melayu ke, sama je. Tak ada beza. Bila Nabi sebut ni, kita kata mukjizatnya lafaz Nabi ni, dia tak terhad pada orang Arab. Sedangkan Nabi SAW ketika zaman baginda cuma berhadapan dengan orang-orang di Mekah Madinah je. Tapi apa Nabi sebut tu, kalau kita kata apply zaman sekarang, betul. Mana apa Nabi kata yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Mereka kufur menentang itu hak-hak suami dan juga ihsan suami tadi. Mana suami belas kasihan, benda apa pemberian suami tadi dilupakan langsung. Dan dia enggan nak layan suami dia. Tak kena mood, tak ada mood lah kan, tak nak kawan lah, tak ada sekian lah. Dia kata duduk sini. Sibuklah. Kena ada dia kata dia kena ada bubble space masa bersendirian kononnya. Benda tadi actually benda tu banyak berlaku. Jadi macam lelaki dia tak ada mood sangat. Perempuan dia ada 7 hari dan sebulan, dia ada moodi dia. Dia awal dan lepas tu ada beza perangai. Mana kalau bayangkan sebulan tu ada 30 hari, 7 hari dengan datang haid tak ni. Lepas tu kemudian ada awal sebelum datang
Lepas tu lepas datang haid, dia ada tempoh, mungkin kata 14 hari lah. Mana separuh hari je tinggal lagi untuk layan suami. Separuh hari lagi dia macam menyampah, kita tengok. Kita tengok menyampah lah, nampak benda ni jadi masalah. So benda macam ni kita kata kadang-kadang dalam Islam Nabi sebut benda tu ke kufur. Hatta seorang wanita yang jumpa Nabi SAW minta supaya apa, nak ilak, panggil tebus talak. Tak, dia sebut talak dia nak minta fasakh dengan suami dia. Jadi dia jumpa Nabi SAW, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak kata pada sahabat engkau ni apa-apa. Dia baik, dia bagus. Tapi aku bimbang, aku kufur dalam Islam. Aku bimbang, aku kufur dalam Islam. Maksud kufur tadi pasal Nabi SAW sendiri menyatakan berkenaan dengan kufur tadi, engkar hak pun dipanggil sebagai kufur. Mana kufur ni, mengingkari hak ni pun sebagai kufur juga. Walaupun bukan pada Allah Ta'ala, pada sesama manusia pun dikira sebagai kufur. Tak mengenang jasa dan sebagainya pun dikira kufur juga. Pada anak-anak pun sama. Dan dari sini sah dikatakan pada ini, di sini datangnya lafaz kafir tidak kafir. Kufrun duna kufr. Mana kufur yang bukan kufur. Kufur yang bukan kufur di sini kedudukan dia. Mana orang yang menafikan, contoh seorang wanita yang menafikan hak suami dia, maksud dia kufur ketika tu. Tapi dia kufur tadi bukan kufur yang maksud dia terkeluar Islam. Kan maksud dia memang di sini kira-kira kufur, tapi kufur yang bukan kufur. Ataupun zalim bukan zalim. Zalim yang tidak, kezaliman yang bukan kezaliman. Mana benda tu mungkin kecil kita nampak, tapi benda tu dikira sebagai, sebab di Islam ia ada dosa. Okey? Dan akan datang penjelasan tambahan nanti insya-Allah. Maka Nabi kata faqad ba'a biha ahduhuma, maka telah kembali dengannya salah seorang di kalangan mereka. Lafaz tersebut kepada seorang, ni kita kata kafir yang syar'i tadi. Kafir yang kita kata terkeluar daripada Islam, yang menentang hak Allah Taala. Yang ini kalau kita lafaz pada seorang, maka Nabi kata faqad ba'a biha ahduhuma, maka telah kembali lafaz tadi kepada salah seorang mereka berdua. Maksud dia balik dengan dosanya dan lazim berkata tersebut pada salah seorang. Asal ba'a mana lazimah lazimah, maksud dia ba'a lazimah, lazim. Kena maksud dia. Jadi macam dalam hadis Nabi kata Allah Taala suruh sebut suruh sebut sayyidul istighfar kan, abu ulaka bi ni'matika alayya, mana aku lazim ke atasku nikmat engkau, nikmatmu ke atasku adalah lazim. Nikmatmu ke atasku adalah lazim, pasti. Tak ada yang tak ada. Semua sekali nikmatmu ya Allah ke atasku. Wa abu bi dzambi, dan aku mengaku, aku kembali kepadamu dengan dosa-dosa aku. Kan? Itu yang kita kata dalam lafaz sayyidul istighfar. Perkataan ba'a tadi dipakai. Maksudnya aku perakui dengannya dan aku lazimkan diriku dengannya. Dan ada ahli bahasa menyatakan bahawa maksud dia ba'a tadi lebih kepada kembali, bukan maksud dia perakui ataupun maksud dia lazim saja, tapi bahkan kembali. Okey. Perkataan sekalipun dia kata kembali pada perkataan tersebut, dan inilah dia kata maksud Nabi bila Nabi kata maka telah kembali atau lazim dengannya, dengan kata-kata ini salah seorang daripada mereka dua, maksud dia kata-kata tersebut kena kepada salah seorang, pasti kena. Either kepada yang melafazkan atau yang dilafaz kepadanya. Mana dia berkata apa? Dia kata in kana kama qala. Kalau betul memang macam dikatakan, macam itulah. Mana orang tu kena kata-kata tersebut. Wa illa, kalau orang tu tidak kafir asalnya, memang tak kafir pun, tapi dia kata orang tu kafir. Okey, raja'at ilaihi, kata-kata tadi kena kepada diri dia balik. Sebab dia seolah-olah mengingkari nikmat persaudaraan, nikmat Islam yang Allah Taala berikan kepada orang berkenaan. Orang tak dapat hak si Allah Taala, tapi kita ingkari hak berkenaan. Maksudnya bukan kita terkeluar Islam pula. Mana kita kata dia kafir, kita kafir juga. Mana siapa kafirkan orang, dia kafir. Kena faham betul. Bukan maksud dia kafir, dia jadi kafir betul. Kalau orang tu memang kafir betul, macam Umar ketika dia tarik pedang, ya Rasulullah, aku pancung kepada munafik ni. Kan dilafazkan. Adakah bila dikatakan mana saya dia munafik? Tak. Jawapannya tidak. Maksud dia dikata di sini yang dilafazkan dengan kafir tadi, maksud dia orang tu mengingkari hak orang tersebut untuk menjadi hamba Allah Taala. Kita nafikan, kita ingkari nikmat Allah Taala itu Islam tadi ke atas orang tersebut, mengingkari benda berkenaan. Tapi bukannya maksud dia kita jadi kafir. Tapi lafaz tersebut Nabi kata akan kena pada salah seorang. Either orang tu memang kafir betul, benda tu balik pada orang yang melafazkan. Bukan maksud dia terkeluar Islam, tapi dia akan jadi orang yang mengingkari hak Allah Taala atau hak orang tersebut dalam mendapat keislaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita ingkari. Benda tu nikmat Allah Taala umumkan, tapi datang kita nafikan orang tu daripada hak tersebut. So itu salah. Kita menafikan Islam dia, kita salah. Apabila dilafazkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia solat, dia zakat, dia haji, dia puasa dan sebagainya, hak dia untuk Muslim Islam tadi bukan hak kita menafikan. Faham tak? Bukan kita ni macam tuan cerita autoriti terbesar
untuk menafikan dia jadi kafir. Tak ada. Bahkan dalam Islam tidak ada pengisytiharan untuk orang tu murtad. Pengisytiharan tak ada. Bahkan kita kalau dalam orang kisah orang murtad, orang yang keluar kata-kata kufur, kita panggil, mahkamah akan panggil. Kemudian tanya dia kenapa cakap. Kenapa cakap. Kemudian dialog dengan dia, betulkan kata-kata dia tadi, suruh dia bertaubat. Dia tak nak taubat, baru dilaksanakan hukuman. Bukannya kita terus isytiharkan dia ni telah kafir. Tak ada. Tak pernah dalam Islam. Bahkan para ulama yang menghukum berkenaan tajuk akidah, bila orang-orang tertentu kita kata tersilap, salah, kita bukan hukum dia, kita hukum perbuatan dia. Perbuatan tu, kalau dia terkeluar ada perbuatan berkenaan, dia taubat, aku taubat, tak sehukum dah. Tak ada hak untuk kita hukum dia lagi. Faham tak? Kita hukum perbuatan dia, bukan dia. Dia selagi mana dia duduk dalam kategori berkenaan, dia layak untuk dihukum. Tapi bila dia keluarkan diri dia, contoh macam dia bertaubat, maka selesai. Tak ada pula lepas tu kita jumpa dia, kita kata, ni orang tu dulu, tak ada. Tak ada hak untuk kita cakap macam tu dah. Dia telah bertaubat, pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tak ada dosa baginya. Faham? Jadi tak boleh kita lepas orang tu dah bertaubat, kita masih lagi ungkit. Dalam Islam tak ada ungkitan untuk benda tersebut. Tapi kalau orang tak bertaubat, ya, ungkitan tu akan berlaku. Sebagai apa? Pengajaran dan sebagainya. Faham So konsep dia, bila orang tu kata kafir, Nabi kata, maka telah kembali kepada dia, kepada salah seorang dengan mereka berdua ni, apa kata-kata tersebut. Dan kita masukkan sini bahawa kata-kata kepada sahabat tadi, kepada orang tadi, saudara ni tadi, kafir. Sekiranya orang tu kafir, maka kufur syar'i, maka telah benarlah kata-kata yang menuturkan kata-kata tadi terhadap orang tersebut. Dan kenalah dengannya kata-kata tersebut. Kalau bukan macam tu, ia kembali kepada apa? Kepada orang yang menuturkan kata-kata tadi apa? Dosanya. Apa? Dosa mengkufuri hak orang yang Islam tadi. Nampak tak? Hak dia tadi, hak dia, kelayakan untuk Islam tadi kita ingkari. Kenapa? Apa hak kita? Itu nanti kita akan belajar nanti macam mana Rasulullah SAW pernah sekali bila mana Usamah bin Zaid dia bunuh seorang lelaki yang telah lafazkan la ilaha illallah. Kemudian Usamah bunuh juga. Dia bunuh juga. Lepas tu alasan dia kata, ya Rasulullah, dia lafazkan la ilaha illallah sebab dia takut pedang dah sampai. Dia tadi bunuh banyak orang. Dia pahlawan betul, tapi bila sampai ke aku nak pancung kepala dia, aku nak tetak dia. Dia kata la ilaha illallah. Ikut zahir daripada kisah tadi, betul, dia tak salah. Tapi Nabi kata apa? Halla syaqaqta qalbah. Kenapa kau tak belah dada dia? Tengok ada tak iman dalam tu sebelum kau nak bunuh. Nabi kata macam tu. Usamah bin Zaid memang menyesal sampai dia kata, aku tak pernah impikan aku baru saja masuk Islam meninggal pada hari berkenaan. Dan kalau boleh, pasal apa? Orang masuk Islam, dosa dia tak ada. Jadi sekarang dia tersilap. Nabi kata, apa kau nak buat di hari akhirat dengan la ilallah tu nanti? Apa kau nak buat? Nabi ulang berkali-kali. Pasal dalam diri dia, kita tak boleh nak hukum. Sebab Islam, kita kata zahir apa dia lafazkan, maka dia kita akan hukum dia. Hatta zaman dalam negara Islam ni, kalau kita kata ada orang murtad, kan, kita kalau dia tak isytiharkan, kita tak tahu. Mana kita kata benda tu secara peribadi orang tu buat, kita tahu. Dia duduk dalam rumah dia buat ritual pelik tu, kita tahu. Dapat tahu baru kita panggil. Dan Islam tak boleh pula tajasus. Tajasus. Mana mengintip. Tak boleh. Kalau orang tu buat saya dari depan, kita pergi tengok apa dia buat. Tapi untuk kita mengintip, hantar kamera litar tertutup, CCTV, tak. Dari Islam tak boleh. Pengintipan tu haram. Wala tajassasu. Jangan kamu ngintip-ngintip. Tak boleh. Dari Islam tak dibenarkan mengintip. Pengintipan tak boleh buat. Hatta Umar bin Khattab pernah sekali dalam perjalanan dia nampak ada seorang lelaki masuk rumah. Dia tahu rumah tu ada orang perempuan, tapi dia nak pergi kan. Dia lari, dia tak nak. Kalau pergi tu dah terima tajuk. Mana kalau tak mengintip apa diorang tengah buat. Tak ada. Dia tinggalkan. Elakkan daripada termasuk dalam tajuk berkenaan. Walaupun dia sebenarnya, siapa dia? Dia pemerintah. Kan, tapi benda yang masuk dalam masalah pengintipan tu, Allah Ta'ala haramkan pengintipan, maka haramkanlah. Mana kalau ada orang sengaja, memang terlintas nampak dan juga beritahu, baru kita buat hukum. Kalau dia tak ada sampainya tu, maka jangan kita mengintip. Jangan cari kesalahan orang, faham? Islam tak boleh dibenarkan. Jadi maksud dia dosa kata-kata berkenaan kena kepada dia. Dan salah seorang dimasukkan sini adalah bentuk tadi, sekiranya macam dia dikatakan, maka dimaksud dia lah. Kalau tidak, kembali padanya penjelasan hadis ini macam kita kata Abu Dzar Al-Ghifari dari hadis yang akan datang, kita man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah laisa kadzalika illa hara alaih. Barang siapa yang mengatakan berkata pada seorang lelaki menyeru mendakwa pada seorang lelaki itu kekufuran, okay? Sedangkan dia bukan macam tu, maka hara alaih raja'a, mana kembali dosa berkenaan kepada dirinya. Mana kalau betul dia cakap macam tu, orang tu memang kafir lah. Kalau tidak, dia orang tak kafir, dosa lafaz kata-kata mulut tadi kena kepada dia. Bukan maksud dia jadi kafir. Faham tak?
Kalau dari segi bahasa kita kata kufur nikmat, maksud dia mengkufuri atau mengingkari hak orang tersebut sebagai muslim. Itu kita kata kafir juga. Tapi asas yang kita nak kata ni bukan maksud dia kafir jadi kafir, bukan dia terkeluar Islam. Kalau orang tu memang terkeluar Islam, kita kata orang terkeluar Islam. Tapi kalau bukan orang tu tak terkeluar Islam, dia ni dapat dosa. Kerana apa? Mengingkari hak orang tersebut sebagai seorang muslim. Itu je. Faham Tapi dosa ni kena besar lah. Kerana menafikan hak dalam masalah keislaman seorang itu adalah besar. Bahkan pertuduhan macam ni bagi maruah. Pertuduhan maruah pertuduhan pada maruah seorang yang lain. Baik. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari dia kata bahawa sungguhnya Nabi SAW dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tadi hadis yang pertama tadi berkenaan dengan pengkafiran dalam bentuk apa? Dalam bentuk keluar syariat, keluar daripada Islam. Dan siapa yang lafazkan, dia dikira ada dosa, itu apa? Mengingkari hak seorang muslim yang lain. Dalam yang ini, sekarang ni, yang kedua ni, hadis ini memang tumpu kepada masalah apa? Masalah hak. Hak. Mengkufuri hak. Bukan kufur keluar Islam, kufur hak. Jadi, dia kata barang siapa yang mendakwa, laisa min rajulin, tiada mana-mana lelaki, idda'a, mengaku, mendakwa atau mengaku li ghairi abihi, bahawa dia ni anak pada bukan bapak dia. So, macam bapak dia ni bin sekian, memang dia tahu itu bapak dia, tapi dia nakkan harta ke, dia nakkan kedudukan ke, dia attach diri dia kepada keluarga lain. Wa huwa ya'lamuhu, sedangkan dia tahu benda berkenaan, illa kafar, melainkan dia telah kafir. Maksud dia menasabkan dirinya kepada selain bapaknya dengan keinginan kerana apa? Dia menyampah bapak dia sendiri. Actually, kita kena faham, bapak kita siapa sekalipun, perangai tak senonoh pun, kita tak boleh larikan diri kita nasab pada bukan bapak kita. Dalam Islam itu haram. Pasal walaupun kita kata bapak kita jahat mana pun, dia tetap bapak kita. Memang tak boleh kita menafikan hak dia sebagai seorang bapa, kita kata dia bukan bapak kita lagi. Tak ada. Menafikan nasab dan sebagainya pun sama juga. Macam orang Melayu kita sini apa? Kau bukan anak aku. Itu ayat macam tu, janganlah buat pasal. Kau anak pungut dan sebagainya kan. Kau sebenarnya aku jumpa kat tepi pasar coket ke, anything, ayat macam tu. Benda-benda macam tu dalam Islam tak dibenarkan. Menafikan either nasab dia atau nasab dia kepada orang lain. Dua-dua tak dibenarkan. Maksud dia kata kerana apa? Kerana tak suka pada bapaknya, sedangkan dia tahu itu bapak dia. Dan ini hanya dibuat oleh orang yang jahil, orang jahil ataupun orang-orang yang sombong. Normally orang yang sombong ni macam dia nak jadi nak ada kahwin dengan anak raja, dia mengaku dia raja juga. Kan? Macam zaman kita sekarang ni, dia miskin mak dia, dan ni dalam filem banyak dia buat. Kan cerita-cerita macam ni. Mana dia contoh datang Kuala Lumpur, mak dia sebenarnya duduk jual kuih kat kampung. Jadi bila sampai ke KL, dia mengaku orang KL juga. Kan? Cakap pun seling KL, kan? KL kan. So in the end bila datang mentua dan sebagainya, mula nak kenal dan sebagainya, dia kata dia anak orang lain. Itu kan mak dia dan sebagainya. Menafikan nasab, menafikan keturunan. Ini sering berlaku pada orang jahil ataupun orang yang punya hati yang keras sangat. Dia sanggup untuk dapatkan nama, kedudukan, tak nak orang tahu asal usul dia. Dia apa? Dia larikan ke situ. Di sini kita kata banyak berlaku lah. Kerana apa? Kerana mungkin rendahnya kedudukan bapak dia. Bapak cuma tukang angkat sampah contohnya. Kan bapak kerja apa? Tukang angkat sampah. Kan? Kalau bapak dia polis mungkin dia bangga. Bapak dia angkat sampah, dia tak nak cerita kat orang. Masalah. Bila orang kata itu bapak kau? Bukan. Dia kata, bukan. Ataupun kerana kehinaan bapak dia. Lalu dia melihat penasaban kepada bapaknya ni adalah satu benda yang memalukan. Dan juga mengurangkan hak dia. Tidak syak lagi pada bahawa ini adalah diharamkan. Dan maklum haram. Maklum memang haram. Maka barang siapa yang melakukan perkara tersebut dengan mengatakan halal, dia kata ini halal, tak apa, dibenarkan oleh agama. Kalau dia rasa macam tu, dia telah kafir betul. Pasal benda ni haram dari segi agama, jelas. Pasal dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala nyatakan apa? Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Serulah, panggillah anak-anak angkat kamu tadi kepada nama bapak-bapak mereka sendiri. Ia adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya itu arahan Allah Ta'ala. So tak boleh, kalau anak angkat pun tak boleh kita nama pada diri kita. Apatah lagi seorang anak kita nak nafikan bapak dia. Lagilah masalah. Jadi kita kata benda ni haram dari segi syariat. Memang jelas haram. Nabi tak benarkan. Tapi barang siapa buat benda tu dan dia rasa halal. Macam soalan macam tinggalkan solat, dia kata tak apa boleh tinggalkan solat. Atau tak apa tinggalkan puasa, tak apa tinggalkan haji. Dia haram, benda haram ni pun tak apa buat, dia kata, maka dia telah kafir. Kafir hakiki. Kafir betul. Sedangkan dia tahu benda tu. Tapi macam saya kata zaman kita sekarang ni di Malaysia, banyak orang jahil. Nak mandi wajib pun tak tahu. Ada pernah saya jumpa orang ni, dia umur 20 lebih.
tak pernah semayang. Tanya kenapa? Sebab tak tahu mandi wajib macam mana. Tak tahu mandi wajib macam mana. Ya, tak tahu lah bapak dengan mak dia buat apa, tapi cerita dia ni tak tahu. So kalau dia kata dalam masyarakat macam ni, mungkin kita tarik balik lah. Pasal kita kata nak kata dia kafir atau directly, mungkin kerana kejahilan dia. Kita kata semua Allah Ta'ala berikan ampunan pada dia dan suruh dia bertaubat. Tapi untuk kita kata kalau dalam masyarakat yang memang tahu hukum dan dia buat juga, dia confirm kafir. Confirm kafir. Faham Pasal dia macam orang yang tahu solat tu wajib, kemudian dia tak solat. Contoh macam umat Islam di Malaysia ni, kalau dia kata dia tak nak solat dan dia kata solat tak halal, tak wajib dan sebagainya, dia telah kafir. Kalau dia kata contoh macam orang di Bosnia dahulu, ketika zaman di mana dia minum arak, kan dia pergi sekian, dan sampai dia kata I think I'm a Muslim. Kan dia tak beramal dengan Islam, tapi dia rasa aku rasa aku Muslim. Orang macam tu kita kata mungkin dia kedudukan dia tak boleh kita kafirkan direct. Pasal tak tahu. Tak tahu langsung berkenaan dengan benda-benda halal dan haram. Pasal apa? Dia membesar dalam masyarakat yang tak beramal dengan amalan Islam. Faham? Kadang-kadang dia kata dulu muazzin pergi minum arak tu, kemudian pergi azan. Kan? Guru arak masuk waktu azan. Pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda ni berlaku dalam masyarakat yang sekarang makin jahil kerana meninggalkan belajar, tak nak tengok ilmu maka last sekali dia akan gap tu jauh. Jadi bagi orang yang faham agama pula, jangan cepat hukum. Tengok keadaan suasana masyarakat tu macam mana sebelum melafazkan ya kafir, ya munafik dan sebagainya, ataupun orang yang telah terkeluar daripada Islam. Kena tengok keadaan masyarakat macam mana. Bukan main lompat-lompat terus lafazkan saja. Faham? Tengok keadaan masyarakat macam mana sebelum lafazkan. Ya, dan kalau boleh jangan lafazkan langsung. Baik. Jadi dia kata barang siapa yang menghalalkan benda berkenaan, maka dia kafir hakiki. Maka kekallah hadis tadi atas zahirnya. Maka kalau ikutkan lafaz hadis tadi kan fahuwa kafir kan? Maka maksud dia lafaz hadis tadi kekal di atas zahir. Tak perlu kita takwilkan. Tak perlu kita fahamkan maksud dia kufur nikmat. Faham tak? Mengkufuri pengurniaan bapak dia. Bapak dia kurniakan untuk lahir ke dunia. Tiba-tiba dia nafikan bapak dia. Oh, dia telah kufur nikmat. Itu kalau segi konsep kita alihkan dia daripada kufur hakiki. Tapi kalau orang tu memang menghalalkan benda yang haram tu, iaitu menamakan nafikan bapak dia dan nasabkan diri kepada orang lain, maka dia tahu benda tu haram tapi dia buat juga. Dan dia kata benda tu halal, boleh, tak mengapa kerana untuk kebaikan dan sebagainya, maka dia telah kafir hakiki. Kafir adalah kafir, dia kafir hakiki, bukan kafir yang kita kata kafir kufur nikmat saja. Adapun jika dia tidak menghalalkan, macam dia buat tapi dia bukan dia menghalalkan, dia kata tak halal benda ni tapi aku buat, aku berdosa, aku tahu, dia kata macam tu, maka dia adalah kufur yang dalam hadis yang membawa kepada kufur nikmat atau kufur hak. Mana kufur apa? Mengingkari hak atau mengingkari nikmat, bukannya kufur keluar Islam. Okey, maka dia boleh menerima untuk untuk belas kasihan dan juga ataupun dicela, boleh kita nak baiki dia, boleh kita tegur dia, boleh. Jadi si Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala nak ampunkan dia, terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak hukum dia, Allah Ta'ala hukum dia, terpulang pada sisi Allah Ta'ala. Tapi dari segi asasnya kalau kafir betul tu pun sama juga. Cuma orang macam ni kita kata, kalau orang yang jahil ni, yang kita kata dia buat tapi aku tak tahu, aku minta maaf lah dan sebagainya kan, nak buat macam mana, aku jahil, dia kata kan. Jadi orang macam ni kita kata boleh terima lagi untuk diperbuat baik pada dia, kita tegur dia dan sebagainya. Okey. Barang siapa yang benar barang siapa yang benar ke atasnya nama kafir berkenaan di atas perbuatannya, maka dia kafir. Dari segi bahasa atau dari segi syarak dan dia akan mengikut apa yang kita katakan tadi. Kalau kita kata dia kafir betul, maka dia terkeluar terus Dan dia ni kerana apa? Kerana orang-orang berkenaan dilafazkan lafaz tersebut. Pasal Nabi SAW tengah hidup dalam zaman di mana transition mana orang Islam kan, orang kafir, orang jahiliah masuk Islam. Sekarang ni ada perangai jahiliah tadi yang tengah dibuat oleh orang jahiliah. So barang siapa yang buat benda tu, dia patah balik kepada kepada kedudukan jahiliah dia. Jadi Nabi berikan garis panduan, jangan jadi macam ni, termasuk di antaranya menasabkan kepada selain tu. Maksud orang yang menyerupai man tasyabaha kaum minhum. Maksud siapa menyerupai satu kaum, maka dia dari golongan mereka. Kalau orang kafir biasa buat benda berkenaan, orang Islam buat juga, maka orang Islam tu terlibat sama dengan orang kafir tadi. Faham? So jadi Nabi SAW lafazkan tadi, lafaz dalam keadaan jahiliah. Pasal perangai orang jahiliah itu mendakwa bapak dia pasal nasab dia, keturunan dia ke sini. Tapi kerana keturunan ni tak hebat, dia masuk ke sini. Dia pindah kepada keluarga yang lebih mulia. Itu kita kata yang dimaksudkan. Wa man da'a ma laysa lahu falaysa minna. Barang siapa mendakwa apa yang bukan miliknya, maka dia bukan golongan kami. Zahir hadis ini maksud dia Nabi membuat pelepasan tabri'ah. Nabi berlepas diri secara mutlak
dan kekal di atas zahirnya, itu hak apa? Orang yang menghalalkan perkara tersebut. Ada kadang-kadang kita kata barang bukan milik kita, kita mengaku. Itu masalah. Kita kata kerana kalau kita mengaku benda berkenaan, Nabi kata bukan golongan kami. Ikut maksud dia, kalau orang tu kata tak apa halal, dia buat dan dia kata halal, ini rezeki dipanggil. Dia kata macam tu. Sedangkan Nabi kata tak boleh, maka dia buat juga dan dia kata benda tu halal, maka dia memang terkeluar daripada Islam. Laisa minna maksud dia, bukan golongan kami. Ini tak ada, bila Nabi kata laisa minna tu maksud dia terkeluar tau, terkeluar daripada golongan Islam. Jadi namun begitu kita kata dia menghalalkan tidak. Dia menghalalkan ke tidak. Kerana kalau anda kata orang tu tidak menghalalkan dan dia kata dia buat benda berkenaan dalam keadaan kita kata yelah kehidupan sempit dan sebagainya, dia buat juga. Macam orang makan rasuah kan, dia tahu benda tu haram, dia buat juga dan sebagainya, tapi dia takut, dia kata kokoklah dapat bertaubat nanti, dia kata macam tu kan. Dia buat dosa tu dalam keadaan dia berharap lusa ke tulat ke dapat baik diri balik. Tapi benda berkenaan kita kata orang macam ni, dia ni fasik, tapi dia tak terkeluar daripada Islam lagi. Fasik dia tak terkeluar daripada golongan Islam. Kerana apa? Kerana bukan di atas jalan Nabi SAW mendakwa benda yang apa dan bukan ahli agama dia mendakwa di barang bukan milik dia sebagai milik dia. Kerana itu adalah kezaliman. Banyak zaman kita sekarang ni harta pusaka, macam baru ni ada orang jumpa saya, dia kata keluarga dia ramai kemudian si mak telah gadaikan tanah. Kemudian tanah tadi digadai. Kemudian bila bank nak lelong, mak tu suruh adik ipar, menantu dia pergi tebus tanah tu dan ambil tanah tu. Mana daripada pergi dapat pada bank, baik dapat pada keluarga. So dia kata suruh yang adik ipar tu, yang perempuan tu, anak menantu dia yang perempuan yang ada duit, tebus tanah berkenaan. Si menantu tebus dan tanah tu jadi milik dia lah. Semua adik-beradik tahu. Kemudian bila mak tu mati, tiba-tiba abang yang sulung kata apa? Mana ada kertas, mana ada tulisan. Nampak? Dia tahu benda berkenaan ketika mak dia hidup lagi, tapi bila mak dia mati baru dia sibuk timbulkan. Pasal bila nak tukar nama dan sebagainya akan dia tak nak buat. Di sini timbul masalah. Mana benda tu bukan milik dia, janganlah. Kan dia tahu kan bukan milik dia. Dia lepaskan, let go. Jangan kata benda tu harta pusaka. Jangan kata untuk diagih faraidkan dan sebagainya. Mana kalau benda macam ni kita kata semua Islam perangai jaga berkenaan dengan benda bukan hak kita ambil, nescaya aman dunia ni. Tapi oleh kerana ramai sangat, semua bukan hak dia pun nak ambil juga. Masalah lah. Kita tak boleh buat apa. Jadi kata apa? Kerana ia adalah kezaliman. Dan jalan ahli agama Islam ini adalah apa? Adil dan meninggalkan kezaliman. Kita berlaku adil. Benda bukan milik kita, cakap bukan milik kita. Jangan mengaku milik kita. Okay? Maka dan meninggalkan kezaliman. Dan ini berlaku berlaku seperti mana Nabi kata man laisa minna man darabal hudud. Bukan di golongan kami orang yang menepuk-nepuk apa? Pipi. Kalau berlaku kematian, kita koyak gini, dan koyakkan baju. Mungkin zaman kita sekarang ni belah ni Asia Tenggara ni, mana kita tu Malaysia, Indonesia, Thailand, Selatan Thailand ni mungkin tak buat. Tapi kalau di belah-belah tanah Arab dan sebagainya, Afrika, actually benda ni dia buat tau. Koyak baju, pukul-pukul muka dan sebagainya. Bila matilah lelaki, dia kata macam tu. Benda tadi Nabi kata laisa minna. Bukan golongan kami. Okey? Dan maksud dia apa? Dan juga orang yang macam juga yang hadis Nabi nak kata malam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tak terima misai dia bukan golongan kami. Dan Sunan Nasa'i dan juga At-Tirmizi datang lafaz hadis berkenaan. Maksud dia kata bukan jalan ahli agama kami. Bukan jalan ahli agama kami. Maksud dia. Mana ahli agama Muhammad SAW tidak berperangai macam tu. Okey? Jelas Dia kata apa? Dia kata wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan dia bersiapkan tempatnya untuk api neraka. Okey? Dan barang siapa yang mendakwa wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa menyeru seorang lelaki itu dengan kufuran, au qala, atau dia kata adu wallah, musuh Allah Taala, walaysa kadzalika, dan dia bukan macam tu, illa hara alaihi, mungkin kembali benda tu kepada dia. Mana kalau benda tu memang untuk kafir, musuh Allah Taala, ya. Kalau orang tu bukan macam tu dan dia lafazkan, maka dosa lafaz dia tadi kena ke atas diri dia sendiri. Jelas? Bukan maksud dia jadi musuh Allah Ta'ala pula. Kadang-kadang ada orang ni semangat lebih. Tak, mulut dia cepat, dia semangat lebih. Oh, ini bid'ah, ini kafir, ini sekian, dia mulut dia laju. Tapi dia sebenarnya bukan benci pada Allah Ta'ala, bukan benci pada Rasul. Dia semangat lebih. Jahil. Takbir kuat, tapi tak tahu apa benda. Jadi dalam tajuk ni, orang-orang macam ni kita kata dia berdosa, bukannya maksud dia terkeluar daripada Islam. Faham Kena faham betul. Nanti kan silap faham, nanti kita ingat apa? Benda tu boleh pula. Tak boleh. Memang tak boleh. Benda tak boleh, tapi dalam masa sama dia tetap berdosa.
Bahkan kita kata memang kita tak boleh kita kata orang tu terus keluar dari Islam. Dan bukan maksud dia kita kata tak keluar Islam, start hari ni boleh lafazkan setiap hari. Pasal tak keluar Islam pun. Pasal dengar hadis tu pun macam tu, tapi maksud dia adalah kufur hak. Kufur hak tak ada apa-apa lagi. Kufur hak tu haram juga. Haram juga. Kalau kita menghalalkan benda berkenaan, kita tetap berdosa. Jelas? Okey, berhenti kat sini insya-Allah. Okey, dan kita akan sambung nanti pada hadis yang ke-52 daripada Sa'id Waqqas, Abi Bakrata, ya sami'at uzunayya wa hu qalbi Muhammadan yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ada tu kita kena report. Report? Dia tak ada. Dia actually macam ni. Okey. Orang tu tak mengaku nasab, maksud akak macam mana? Dia cakap bapak dia orang lain. Tak, kita nasihatkan dia. Report tu pasal kita dalam ikutkan yang ada sekarang ni, kita tidak ada akta undang-undang tak? Masalah keturunan ni tak ada. Ada? Tak ada kan? Tak ada akta. Kalau ada akta, actually mahkamah akan panggil pun suruh betulkan je lah. Takkan dia kita nasihatkan. Dan mahkamah pun tak ada. Setahu saya tak ada sebarang peraturan di situ. Habis kuat pun orang tadi dia akan hilang hak. Kalau dalam perundangan biasa, dia hilang hak pewarisan harta, dia hilang hak masalah masalah tanggungan nafkah, dia akan hilang benda tu. Tapi bab-bab lain tak ada masalah. Kalau orang tu nak namakan bapak dia Johnny Jonathan pun terpulang kan. Tak ada siapa nak halang. Faham? Tahu kan? Dia pasal nasab ni actually yang penting dalam nasab ni, dia lebih kepada masalah pewarisan harta dan juga masalah apa? Nafkah, siapa tanggung siapa. Wali dan sebagainya. Ada dan tak ada masalah. So dari konsep ini, kalau dia kata akak tahu orang tu buat apa, gagalkan dan sebagainya, nasihatkan dia, kata benda ni haram. Nabi kata bukan golongan kami. Nabi kata orang tersebut ada berdosa. Bahkan ada yang Nabi kata takkan diharamkan ke atas syurga. So tegur dia, ingatkan dia. Tapi jangan kita kata kita hukum dia teruslah. Dan kita kata telah kafir ni, dia kafir ni. Kenapa? Dia tukarkan nama bapak dia dan sebagainya. Betul tak? Nasihatkan saja. Okey? Okey, wallahu a'lam. Ya. Man tasyabaha biqaumin fahu minhum. Bangsa menyerupai satu kaum maka di golongan mereka. Nak senaman betul, boleh senaman, tak tanpa bergerak macam tu pelik-pelik pun. Kan, bahkan bila kita kata senaman tu dengan diiringi muzik pula kan, goncang-goncang kepala dan sebagainya. Dalam Islam kita kata mana ada ingat Allah Taala datang tu. Kan? Jadi kita kata lebih baik tinggalkan. Kalau dia kata paling-paling bukan tak haram pun syubhah. Seorang mukmin, seorang muslim yang bertakwa, dia tinggalkan perkara syubhah. Walaupun benda berkenaan kita kata tak ada hukum direct daripada Nabi SAW berkenaan penyerupaan. Tapi Nabi sebut dalam hadis sahih, dia berkata man tasyabaha biqaumin. Kalau macam ni umat Islam ni dia kena ada identiti. Antara identiti dia adalah bila orang semua terjun lubang, jangan dia terjun lubang. Maksud dia jangan ikut semua orang. Mana orang semua Gangnam Style, kita Gangnam Style juga. Kenapa? Kan kita ada identiti. Antara identiti kita adalah kita ni, kita jadi ikan yang hidup. Macam para ulama kata, jadi ikan yang hidup dalam lautan. Keliling ni masin, dia tak masin. Dia mati pun dia masin. Mana apa keliling dia yang influence yang bukan ada kaitan dengan kehidupan dia, tak dapat pahala, tak usah buat. Tinggalkan. Pasal bahkan dia tak nak digolongkan dengan golongan berkenaan. Kalau zaman sekarang ni orang kata K-pop takkan kita nak masuk sekali ustaz K-pop dan sebagainya. Kan, ataupun contoh macam apa Muslim K-pop. Kan? Kan bila orang buat K-pop ni kita K-pop juga kan. Tak boleh. Kita kena ada identiti. So identiti kita jangan jadi macam tu. Macam zaman dulu ada GQ kan, rambut macam tu. Kan saya ingat 80-an tu kan, macam tu rambut, 90-an. Kemudian tukar, situ pula. Kemudian tukar, situ. Seorang mukmin, Muslim, dia ada identiti sendiri. Dia tak ikut benda berkenaan. Jangan ikut trend. Trend tadi bukan menjadi satu benda ikutan. Pasal bila kita ikut, dan trend tu biasa dibuat oleh ahli fashion, yang keseluruhan mereka adalah kafir, yang ajak supaya nak jual barangan dia. So kita Muslim, mukmin, kita apa? Berlepas diri daripada semua perkara berkenaan. Tak ada connection. Lepas diri. Kalau kita terlibat, kita ni dah duduk di antara apa? Ni taman larangan, kita bawa kambing kita sebelah taman larangan. Ni istana negara, kambing kita bawa sebelah tu. Lepas tu masuk nanti, orang tu tangkap, kan? Jangan bawa lah, buat tempat lain. Elakkan langsung. Dari pasal penyerupaan tadi berlaku. Orang bukan Islam semua macam tu, kita pun jadi macam tu juga. So, apa identiti kita?
Kita berhibur, tapi apa identiti kita? Kalau seronok untuk bersilat ke, kan, bergaduh ke sebagainya, seronok tak apa juga, tak ada masalah. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan suka macam tu, pelik lah pula. Kan? Tapi kita kata secara asasnya bukan daripada tradisi Islam. Mana lompat tengah-tengah jalan gitu kan. Bukan Islam Tinggalkan. Paling paling ringan pun syubhah. Yang mana seorang Muslim, syubhah tadi ditinggalkan langsung. Dia takkan buat. Pasal apa? Dia dah jaga diri dia, iman dia dan maruah dia. Yang sampai satu masa nanti dia tegur anak dia kata apa? Alah, abah tu pun K-pop juga, dia kata. Nak cakap apa? Abah pun diam. Aku pun K-pop juga dulu. Kan? Sejelas sekali nak tegur anak dia yang ikut trend zaman berkenaan, dia tak suka. Tapi terpaksa mengiyakan sebab apa? Dia dulu buat. So better bersihkan awal-awal. So jadi anak dia tengok, oh bapak aku tak nak buat. So kita idola anak kita. Anak-anak ni idola dia adalah bapak dia. Kalau kita buat macam tu, anak kita pun bapak aku K-pop juga, ada gambar dia gitu-gitu. Kan? So nampak tak? Jangan sampai nanti bila ada trend lagi jahanam daripada tu, anak kita ikut, kita tak ada peluang nak marah. Tak nak sekat. Alasan kenapa kita pun buat, tak kita nak sekat anak-anak kita buat. Nampak? So Nabi kata, "Faman taqasyuhat faqad istabra'a li irdihi wa dinihi." Barang bersih, tinggalkan syubhat, dia bersihkan agama dia bersihkan maruah dia. Dia both bersih. Jelas? Okey. Wallahu a'lam.